Definisi pendidikan. Dalam Islam, pendidikan mempunyai beberapa istilah seperti tarbiyah, ta'dim dan ta'lim. Tarbiyah berasal dari kata dasar rabba yang bermaksud mengasuh, memelihara atau memimpin. Perkara tersebut disamakan dengan maksud memiliki atau menguasai selain pendidikan. Terdapat beberapa tokoh pendidikan iaitu Sokrates, Muhammad Idris Al-Syafi'i, Johann Dewey dan Yusuf Al-Qaradawi. Rumusan pendidikan. Pendidikan dalam konteks Islam merupakan suatu proses pembangunan ciri-ciri keinsanan, kerohanian, kemasyarakatan dan ketakwaan dalam diri manusia untuk beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Manakala, dari persepsi Barat, pendidikan merupakan proses membangunkan akal fikiran dan membina pengalaman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Syamila Narisha binti Sulaiman. Saya merupakan ahli kumpulan 1 ingin menerangkan hubung kait di antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Definisi falsafah. Konsep falsafah diambil dari perkataan Inggeris iaitu polisofi. Polisofi pula mengikut bahasa Yunani adalah polisophia iaitu Philos bermaksud cinta dan Sophia bermakna kebijaksanaan. Hasil dari gabungan ini, falsafah membawa maksud, iaitu cinta terhadap kebijaksanaan atau kearifan. Tokoh falsafah. Terdapat 4 tokoh falsafah yang utama adalah yang pertama Aristotle 384 hingga 322 sebelum Masihi, yang kedua Dewey pada 1859 hingga 1925, dan ketiga Al-Farabi 870 hingga 1958, dan yang keempat adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka pada tahun 1988 hingga 1981. Berkaitan falsafah, dasar dan sistem pendidikan di Malaysia. Komponen pertama iaitu falsafah pendidikan. Falsafah merupakan hasil pemikiran, pertimbangan berbagai soalan dari pelbagai sudut serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan, iaitu sebagai contohnya falsafah pendidikan kebangsaan FBK. Komponen kedua pula adalah dasar pendidikan. Daripada falsafah, barulah dasar digabungkan. Dasar merupakan formulisasi idea sebagai panduan untuk tindakan pelaksanaan sesuatu dasar, membabitkan persoalan perundangan. Contohnya dasar pendidikan percuma DBP. Komponen ketiga iaitu sistem pendidikan. Apabila sesuatu dasar sudah termaktub, maka sistem didirikan lagi melaksanakan dasar dan falsafah tersebut. Pelaksanaan sistemnya berjaya apabila semua komponen saling bergabung menyokong antara satu sama lain. Sebagai contohnya sistem pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan khas. Kesimpulannya, falsafah, dasar dan sistem pendidikan ini walaupun dilihat secara berbeza dengan fungsi yang berbeza, tetapi hakikatnya pelaksanaan adalah satu. Ketiga-tiganya saling berhubungan ke arah pelaksanaan pendidikan yang sempurna dan mencapai matlamat yang dihasratkan oleh Kerajaan Malaysia.
Saya Amy Mariam Kariso, pemegang nombor metrik D202011093107, dan hari ini saya akan meneruskan penerangan di bawah tajuk pengenalan kepada pendidikan, falsafah, dasar dan juga pembangunan, iaitu fungsi dan implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan. Baiklah, terdapat iaitu 5 fungsi falsafah terhadap perkembangan pendidikan, iaitu yang pertama, ketepatan makna pendidikan, yang kedua, menentukan matlamat ataupun hala tuju pendidikan, yang ketiga, kebermaknaan hasil pendidikan, yang keempat, penambahbaikan pendidikan, dan juga yang terakhir, menetapkan proses pendidikan. Baiklah, kita mulakan dengan fungsi dan juga implikasi yang pertama, iaitu ketepatan makna pendidikan. Membina makna pendidikan itu sendiri adalah kerja-kerja falsafah untuk membezakannya dengan makna-makna yang lain dengan mengambil kira cabang-cabang seperti metafizik, epistemologi, aksiologi dan juga logik. Setiap cabang ini memberi pengertian yang tersendiri, di mana metafizik ini memberi pengertian mengenai ketuhanan, realiti dan juga kesejagatan. Epistemologi pula berkaitan perihal nilai dan juga pengetahuan. Aksiologi pula berkaitan dengan nilai seperti etika dan juga estetika. Dan logik berkenaan dengan pemikiran dan juga penyelesaian masalah. Fungsi dan juga implikasi yang kedua ialah menentukan matlamat dan juga hala tuju pendidikan. Falsafah pendidikan menentukan ke arah manakah setiap warga negara perlu dibimbing pada peringkat usia persekolahan. Sekolah juga merupakan institusi yang dibina untuk kepentingan masyarakat bagi menyediakan tempat pendidikan yang sempurna terhadap kanak-kanak yang akan menjadi insan yang sempurna dan juga warga negara yang dicita-citakan. Seterusnya ialah kebermaknaan hasil pendidikan. Seperti yang kita tahu, tujuan pendidikan yang telah ditetapkan memberi gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan, iaitu outcome yang mesti dicapai oleh warga negara, yang bagaimanakah yang mesti dibentuk, dan juga pembangunan yang bagaimanakah yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, warga negara yang berakhlak, harmoni, bersatu padu, seimbang dan juga progresif. Fungsi dan implikasi falsafah terhadap perkembangan pendidikan yang keempat ialah menetapkan proses pendidikan. Dengan adanya matlamat ataupun hasil pendidikan yang hendak dicapai, maka perkara penting berkaitan dengannya ialah menetapkan cara atau proses yang perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat dan hasil pendidikan tersebut. Sebagai contoh, bersepadu, menyeluruh, seimbang dan juga harmonis. Yang terakhir ialah penambahbaikan pendidikan. Membina falsafah pendidikan merupakan langkah pertama untuk membaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilakukan di sesebuah negara. Sebagai contoh, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan masa depan dan juga pendidikan potensi. Sebagai rumusan, manusia berbeza dengan makhluk lain ialah kerana fungsi manusia itu sendiri dijadikan oleh pencipta untuk memimpin, mentadbir dan mengurus alam ini dengan sebaiknya. Dan pendidikan adalah kunci utama untuk menyedarkan manusia dari kejahilan dan juga kebodohan. Hanya manusia yang bijaksana, yang tahu dirinya, adalah insan yang istimewa. Falsafah pendidikan berfungsi secara langsung untuk mengupayakan manusia berfikir dan bertindak secara bijaksana. Dari aspek kepentingan falsafah pendidikan pula, ia terlalu luas untuk dibincangkan kerana disiplin ini mencakupi kehidupan manusia itu sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah tajuk pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan pembangunan negara. Pertama adalah pengaruh pendidikan untuk SUMA, iaitu memberi kesan terhadap pembangunan wanita dan keluarga. Ini kerana tahap literasi dalam golongan wanita semakin meningkat, ekoran daripada sistem pendidikan di Malaysia yang semakin berkembang. Ini dapat kita lihat terhadap pengurangan kadar kelahiran, peningkatan tahap penjagaan kesihatan, serta peningkatan kualiti keluarga. Seterusnya adalah pendidikan kemahiran, iaitu pembangunan ekonomi. Melalui pendidikan kemahiran ini, negara dapat melahirkan rakyat yang berasaskan kepada teknologi kini. Ini sekaligus dapat membantu negara meningkatkan produktiviti dalam penghasilan hasil ekonomi negara.
Seterusnya adalah pendidikan berterusan, iaitu pembangunan sosial. Pembangunan sosial amatlah penting dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara. Melalui pendidikan berterusan ini, mewujudkan kesedaran dan dapat memupuk keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan seharian masyarakat. Seterusnya adalah pendidikan agama, iaitu pembangunan agama. Pendidikan agama ini amatlah penting kerana dapat meningkatkan kesedaran kepada masyarakat untuk hidup mengikut ajaran agama masing-masing dan berakhlak mulia. Seterusnya adalah pendidikan sukan, iaitu pembangunan sukan. Dalam pendidikan jasmani dan sukan di sekolah, ia dapat memupuk minat para pelajar untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah ataupun pihak luar. Ini sekaligus dapat mengharumkan nama sekolah, negara di peringkat antarabangsa. Seterusnya adalah pendidikan STEM, iaitu pembangunan sains dan teknologi. Pendidikan STEM merupakan singkatan daripada sains, matematik, kejuruteraan dan juga teknologi. Pendidikan STEM amatlah penting dalam pembangunan sains dan teknologi kerana ia mempunyai peranan yang amat penting dalam pertumbuhan sesebuah negara itu. Dengan penggunaan teknologi ini, ia dapat mengurangkan ketidakseimbangan pendapatan dan dapat meningkatkan produktiviti dari segi kualiti, kuantiti dan sebagainya. Ini jelas membuktikan bahawa pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara itu amatlah penting. Tanpa pengaruh pendidikan, pembangunan insan dan negara itu tidak mungkin dapat berlaku kerana melalui bidang pendidikan, pelbagai ilmu pengetahuan yang akan diperoleh dalam kehidupan seharian masyarakat. Oleh sebab itu, tidak dinafikan bahawa pembangunan insan dan negara itu sedikit sebanyak disebabkan oleh pengaruh pendidikan. Saya teruskan pembentangan kumpulan kami dengan impak pembangunan negara terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia. Merubah struktur pendidikan negara ke arah yang lebih sistematik. Jadi, sistem pendidikan yang berbentuk rigid atau berpusat yang kebiasaannya menggunakan bahan konkret semata-mata tidak lagi digunakan. Jadi, penggunaan perisian multimedia seperti internet, email secara inquiry, penebuan lebih memberangsangkan para pelajar. Perisian multimedia menggabungkan penggunaan visual, audio dan kesan, memberikan gambaran pelajaran yang lebih jelas dan mudah untuk pelajar memahami sesuatu pelajaran dan pembelajaran. Kemudahan kepada golongan orang kurang upaya OKU dalam pendidikan. Jadi, pendidikan juga memberi peluang dan hak sama rata untuk kepada golongan orang kurang upaya untuk mendapatkan akses pendidikan. Ia juga mengelakkan diskriminasi daripada insan normal. Kemudahan perpustakaan awam dicipta untuk golongan ini. Misalnya, Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang dengan kerjasama Sekolah Pendidikan Khas Alma St. Nicholas, Home Pening dan Perbadanan Perpustakaan Awam Kedah telah menyediakan katalog induk untuk kegunaan golongan istimewa yang cacat penglihatan. Bahan-bahan tersebut dibekalkan dalam bentuk braille, iaitu talking book dan large print. Itu peminggiran bahasa Melayu. Pembangunan negara telah memberi impak kepada penggunaan bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana
kemudahan untuk mengakses pelbagai maklumat hanya berada di hujung jari. Jadi, penggunaan bahasa rojak telah pun tersebar luas di negara kita Malaysia. Bahasa rojak adalah pencampuran satu bahasa dengan bahasa yang lain. Contoh bahasa rojak adalah seperti ini. Jadi di sini penggunaan bahasa rojak yang telah pun ada di Malaysia adalah salah satu impak pembangunan negara terhadap pendidikan. Jadi bahasa Melayu telah tercemar kerana pembangunan negara ataupun peredaran masa yang semakin terarah kepada kemajuan. Jadi isi seterusnya adalah kemudahan infrastruktur dalam pendidikan. Penyediaan kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas yang tinggi dan banyak memudahkan urusan pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Dengan peningkatan kemudahan infrastruktur dan kemudahan asas ini, sekolah dapat melahirkan ramai pelajar cemerlang. Situasi ini dilihat kepentingannya terutamanya terhadap pelajar di luar bandar dan pedalaman yang kurang menerima pendedahan mengenai dunia luar. Hal ini akan menyekat arus pendidikan jika tiadanya pembangunan dan penambahbaikan dari segi infrastruktur dan kemudahan asas yang perlu ada di sekolah. Kesimpulannya, hasil pembentangan kami yang bertajuk pengenalan kepada pendidikan, falsafah, dasar dan pembangunan dapat menjelaskan serba sedikit konsep dan pengertian tentang istilah asas yang berkaitan dengan pendidikan, falsafah, dasar dan pembangunan. Pengertian yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam dan Barat digunakan untuk menjadi perbandingan. Seterusnya, hubung kait antara istilah tersebut juga dikemukakan untuk memaparkan kejelikitannya dalam pendidikan. Berdasarkan pembentangan kami ini juga, terdapat 4 pembelajaran yang diperoleh, iaitu dapat menghubungkaitkan di antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan dalam perkembangan pendidikan di Malaysia, serta dapat mengetahui fungsi falsafah terhadap pembangunan pendidikan. Selain itu, dapat mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pembangunan insan dan negara, serta mengetahui impak pembangunan negara terhadap kemajuan pendidikan. Kami berharap dengan serba sedikit hasil pembentangan tugasan kami bagi kursus perkembangan pendidikan di Malaysia, falsafah dan dasar dapat membantu mereka yang ingin mempelajari tajuk ini dengan lebih mendalam. Hasil tugasan ini juga dapat dijadikan sebagai perkongsian yang sangat berguna kepada mereka yang ingin mengetahui tentang bidang pendidikan di Malaysia yang semakin berkembang dengan pesatnya. Harapan kumpulan kami adalah berharap agar pendidikan di Malaysia yang semakin berkembang dapat melahirkan lebih banyak generasi yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dalam penggunaan teknologi serta dapat membangunkan negara Malaysia menjadi negara yang moden setaraf dengan negara-negara barat. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.